Malam masa saya berucap di Kota Kinabalu, saya bagi satu pantun, saya nak ulang. Gatal badan digigit pijat, sakit lagi disengat tebuan. Datang kami membawa hajat, mengharap undi tuan dan puan. Amir dia terlupa pantun langsung. Tapi handalan pantun ni Samsul sebenarnya. Ya. Saudara yang saya hormati sekalian, saya tadi dengan Fahmi Fadil, kami hadir mesyuarat bulanan Pakatan Harapan. Dipengerusikan oleh Presiden kita, Datuk Seri Anwar. Ada Guan Eng, ada Mat Sabu, ada Anthony Loh, ada Steven Sim, ada Howard, ada Nga Komeng, ada Dr. Zul, Salahuddin Ayub, ya. Saya, Sam, Fahmi, kami mewakili keadilan. Mesyuarat bulanan itu dipengungsikan Presiden dan hari ini tajuknya cuma persiapan pilihan raya ke-15. Okay. Penubuhan jawatankuasa manifesto, perundingan kerusi, kemudian jawatankuasa yang menilai semula, kita panggil jawatankuasa rebranding Pakatan Harapan, dan mereka membuat pembentangan tentang corak sokongan Melayu terhadap Pakatan Harapan, corak sokongan bukan Melayu terhadap Pakatan Harapan. Suasana berlangsung dengan sangat harmonis sekali. Ini cara kita bergerak dalam politik gabungan. Ya, keadilan, DAP, amanah, masing-masing memberi idea dan sumbangan. Okay. Dan ini mesyuarat bulanan yang kita tak pernah tinggal. Bukan saja mesyuarat Biro Politik dan MPP, mesyuarat penting dalam jadual kita ialah mesyuarat Pakatan Harapan, mesyuarat bulanan Pakatan Harapan. Apa lagi kita bersetuju tadi? Kita bersetuju untuk satu temu rapat Pakatan Harapan dibuat pada bulan Julai nanti. Bulan Julai, 18 Julai sidang Parlimen. Jadi 2 hari sebelum sidang Parlimen, kita akan buat temu rapat pimpinan. Hari Raya Haji jatuh dalam 10 atau 11 Julai. Kita susun jadual. Saya sebut ini bagi menangkis tohmahan setengah pihak bahawa kita mengabaikan tugas, kita leka tanggungjawab dan kita tak ingat langsung nak dekati rakyat. Saya tangkis sama sekali. Saya tolak sama sekali tanggapan yang sebegini rupa yang saya sifatkan sebagai nakal. Sangat nakal. Kita harus ada keterbukaan dalam mengiktiraf bahawa sementara kita buat kerja, pimpinan juga tak pernah tidur. Mencari jalan dan ikhtiar untuk memperbaiki prestasi kita setelah siri-siri kekalahan. Tadi Datuk Seri Amir sebut, latar belakang pemilihan parti ni apa? Kalah 4 negeri. Akibatnya timbul satu macam perasaan gayat. Kalau dah kalah 4 negeri, menjelang pilihan raya umum akan datang, melangkah masuk saja, kita dah tahu dah takdir kita. Terima ajalah. Sampai begitu sikapnya. Bila sikap begini diambil, 4 negeri dah kalah, melangkah ke pilihan raya 15, tunggu masa saja untuk menerima kekalahan. Lalu diberikanlah prediction atau ramalan. Pilihan raya ke-15 kita tak boleh menang. Pilihan raya ke-16 baru boleh menang. Saya ada masalah dengan idea ini. Pilihan raya 15 kita tak boleh menang, maknanya kita pembangkang. Kemudian dengan yakin pilihan raya ke-16, 5 tahun berikutnya baru kita boleh ambil kerajaan. Soalannya ialah 5 tahun kerajaan UMNO Barisan Nasional ini kembali berkuasa, apa nak jadi dengan negara kita?
kerosakan terhadap sistem kehakiman, kerosakan terhadap institusi-institusi seperti Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kepolisian, kehancuran ekonomi, derita rakyat tentang peningkatan kos sara hidup dan sebagainya. Apa jaminan 5 tahun kita tak jadi kerajaan itu, Malaysia akan jadi lebih baik? Saya katakan bahawa kita mesti kerja kuat untuk menang PRU 15 supaya satu hari sekalipun bukan kita yang jadi kerajaan, bermaksud kerosakan yang besar akan melanda negara dan rakyat seluruhnya. Kita mesti masuk untuk menang pilihan raya ke-15. Untuk itu, PRU ke-15 dengan memahami tanpa kita menolak sama sekali kemerosotan undi bukan Melayu, kemerosotan undi Melayu terhadap kita, hal yang wajib kita lakukan ialah meneliti semula punca dan sebab musabab. Kenapa rakyat tidak keluar mengundi sehingga peratus keluar mengundi cuma 60%? Di kalangan yang tidak keluar mengundi itu, berapa ramai merupakan penyokong tegar kita? Kalau orang Melayu yang jauh daripada kita, dulu sokong sekarang tidak, puncanya apa? Kalau orang bukan Melayu pula, yang dulunya memberi 80-85% sokongan pada kita, hari ini merosot, apa puncanya? Kesemuanya itu harus dilakukan bedah siasat, dan sekarang kita sedang melakukannya. Di peringkat keadilan, 2 temu rapat parti. Siapa yang hadir? Semua MPP. Siapa lagi? Semua ahli parlimen. Lagi, semua ahli Dewan Negeri, Menteri Besar, Exco Kerajaan Negeri, ahli Dewan Negara. Kita buat di Subang, kita buat di Johor Bahru. Kita bengkelkan. Bengkel ini di bawah kendalian bapa pimpinan parti kita. Semua terlibat. William Leong terlibat, Wong Cheng terlibat, Fuziah terlibat, ya, Saifuddin terlibat, Mingkai terlibat, Samsul terlibat, Fahmi terlibat, semua sekali. Kita tanya semua dengan peserta bengkel pimpinan Parti Keadilan. Ini proses parti. Kita tanya, apa punca rakyat tolak dan tak sokong kita? Bengkelkan. Dengan serius, 3 hari 2 malam. Kita kurung di satu tempat, fikir, cari jalan. Kamu semua pimpinan. Presiden kita mula dengan ucapan bahawa suluh muka kita, berapa yakin kita, kawasan yang kita wakili dan menang sekarang, boleh menang lagi pilihan raya akan datang. Untuk menang, apa caranya? Semua itu kita kumpul. Siapa yang kumpul ni? Siapa yang datang ni? Semua pimpinan kita. Ya. Kemudian kita hasilkan satu pelan tindakan yang bertajuk Positioning Keadilan in GE15. Memposisikan Parti Keadilan menjelang pilihan raya ke-15. Di situ ada tajuk Parti dan Pakatan Harapan. Di situ ada tajuk punca dan penyelesaian kepada kemerosotan undi Melayu. Di situ ada tajuk hasil bengkel, punca dan memenangi kembali sokongan bukan Melayu. Di situ ada tajuk berkenaan dengan menstrukturkan semula ekonomi negara bagi menjamin keadilan pengagihan dan menipiskan jurang antara rakyat di negara kita. Di situ ada tajuk tentang menyusun semula program pelindungan jaringan sosial, subsidi kerajaan besar, tetapi angka kemiskinan terus membengkak. Semuanya itu terakam dalam dokumen pelan tindakan. Kita ulang lagi di Johor. Sebab itu saya ceritakan begini sebab sekali lagi ada tanggapan yang mengatakan bahawa kalah Sabah,
kalah Sarawak, kalah Melaka, kalah Johor, seolah-olah kita peluk tubuh, duduk saja makan gaji buta dan tak buat apa untuk parti. Saya tangkis serangan ini kerana siri-siri temu rapat pimpinan ini menghasilkan satu pelan kerja yang sangat jelas. Selesai saja pemilihan parti bulan 5, dokumen ini akan memandu gerak kerja kita untuk kembali mendapat sokongan rakyat. Siapa yang lemparkan tuduhan seolah-olah kita tak buat apa? Itu orang yang tak datang dalam mesyuarat kita lah. Dia tak datang nak buat macam mana? Kalau dia datang, dia tahu. Semua MP, 36 MP hadir. Semua adun hadir. Menteri Besar, Exco hadir. Presiden kata bincang. Terus terang. Kalau parti ini tak betul, tegur. Jangan sangkut-sangkut. Jangan bimbang kerana tegur saya tak bagi watikah untuk jadi calon. Presiden bagi jaminan ini tempatnya. Tak cukup satu, kita buat lagi di Johor. Dan kita akan buat lagi sebelum pilihan raya ini. Begitu saudara. Apa maksudnya? Maksudnya, parti bergerak dengan menghormati proses membuat keputusan dalam parti. Kita libatkan semua. Idea Saifuddin saja tak cukup. Pengalaman Amir sebagai Menteri Besar di Selangor yang kekal daripada 2008 sampai sekarang 2022, 14 tahun memerintah di Selangor, Parti Keadilan memerintah, tentu banyak pengalaman yang boleh kita manfaatkan. Pengalaman Amir saja pun tak cukup. Kita perlu pengalaman orang-orang lama yang ada pengalaman pentadbiran. Saya punya pengalaman 22 bulan sebagai Menteri Persekutuan. Hadir mesyuarat jemaah menteri. Tahu tentang sumber pendapatan kerajaan. Tahu tentang saiz hutang kerajaan. Tahu tentang segmen masyarakat mana yang patut kita dulukan. Tahu masalah Sabah Sarawak dan kawasan pedalaman. Setiap hari Rabu kita mesyuarat. Sedikit pengalaman itu, saya nak gunakan untuk bantu kukuhkan parti. Dan itu akan menjadi lebih mudah kalau saya berada pada kedudukan nombor 2 di dalam parti untuk bantu. Tak cukup lagi. Pimpinan akar umbi yang selama ini memegang panji-panji parti. Masa menang mereka bekerja, masa kalah juga mereka terus bekerja. Di kalangan mereka ramai yang bekerja tanpa heboh. Tak dapat habuan pun ramai juga. Pimpinan bukannya membuta tuli, menganggap bahawa orang bawah apa perlu aku ambil tahu. Pandai-pandailah kamu nak hidup. Sikap yang macam inilah yang mengecewakan anggota parti. Ini pengajaran yang paling mahal. Yang pimpinan kena ambil, kena insaf diri. Kita takkan berada di atas kalau tak ada pendokong di bawah. Saya insaf keadaan ini, saya berada di Sabah dan berada di Sarawak. Saudara, saya tidur di rumah panjang masa pilihan raya di Sarawak. Saya tidur di rumah panjang. Selisihnya William Leong, dia pergi Baram, saya pergi Sibuti. Ya, saya singgah Miri, Non, dia pergi Lawas. Nama tempat, pernah pergi Lawas, Gunarash? Tahu tempat ada nama Selangau? Tahu? Yang tahu Miri, Sibu, Kuching, itu tahulah, Bintulu, Kapit, Selangau. Baru biar Selangau lah. Oh, dia ingat baru biar. Dia. Ya baik. Tidur rumah panjang kita. Ya. Tak ada kemudahan air bersih. Masyarakatnya bangun pagi, pergi tangkap ikan di sungai. Cukup untuk makanan dia hari itu. Kalau besok dia rasa nak makan daging, dia memburu di hutan. Kemudian dia balik semula. Seolah-olah mereka tak perlu tunai. Bukan dia bayar bil elektrik. Tak ada bil elektrik. Dia tak bayar bil air, sungai. Di situ terkibar panji-panji bendera keadilan. Sudah boleh bayang tengok. Orang macam ini, motivasinya apa nak sokong parti ini? Habuan apa pun tak dapat. Tapi punya bangga dengan lambang parti,
Bila kita turun, yang itu betul-betul menginsafkan saya. Saya mungkin ada kedudukan, tapi parti ini hebat kerana ada pejuang yang ikhlas berjuang tanpa mengharap habuan di peringkat akar umbi. Saudara, kerana itulah pemilihan parti ini adalah penting sebab kita nak bersegera mempersiapkan parti. Besok saya ada forum pukul 3 secara langsung dengan sahabat saya, Saudara Fizi. Besok. Okey. Malam ni Adam dan Fahmi. Malam ni. Dah habis dah Fahmi? Ada lagi tak? Masih berlangsung. Besok petang saya dengan Adam Fizi. Okey. Saya akan sebut parameter yang jelas. Debat ini bukan nak cari siapa menang, siapa kalah. Saya akan letak premis itu dulu. Sebab tajuk pemilihan parti, siapa layak menyertai Anwar. Tajuk tu pun. Tajuk biarlah dia buat tajuk. Dia tanya soalan, kita jawablah. Jawab 20%, 80% kita syarah, kita nak syarah lah. Apa pedulinya? Ya tak? Dia tanya, 20% kita jawab. 80% lagi kita syarah apa yang kita nak syarah. Ini bukan soal nak tentu menang kalah dalam debat. Saya akan memanfaat peluang besok untuk menerangkan apa maksud pemilihan parti, apa tanggungjawab kita, apa persiapan masuk pilihan raya. Saya akan guna platform itu untuk menjelaskan juga beberapa kekeliruan seumpama isu kemah besar, runding dan sebagainya. Seolah-olah runding itu runding dengan UMNO. Seolah runding itu runding dengan Azmin. Macam tu punya dia punya spin pusing tu. Kita pun ada maruah dan harga diri lah. Yalah. Takkanlah begitu hina sekali cara berfikir kita. Tapi untuk menang pemilihan parti, perang pilih Rafizi, runding pilih Saifuddin. Saya kata, nak runding kerusi dengan DAP dan Amanah, kena runding, bukan perang. Nak rangka manifesto Pakatan Harapan, kena runding dengan DAP dan Amanah untuk runding membuat satu manifesto dan tawaran. Nak letakkan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri menjelang PRU akan datang, kena runding dengan DAP dan Amanah dan parti-parti yang bersetuju dengan prinsip dan dasar kita. Itu dia. Takkanlah Datuk Seri Anwar calon Perdana Menteri, pegang sampai setuju. Mana ada cara tu? Ya. Saya ni orang Islam. Saya sangat minat bila baca kitab-kitab sirah. Rumi lah. Saya harap tak berpuasa itu Senator Fadlina lah. Itu dia bahagian dia. Tapi saya asyik kalau membaca ni. Orang kata keadilan PH kalah pilihan raya. Kalah. Kita ni garis paling bawah sekali ni. Poin paling bawah sekali. Semangatnya, cita-citanya, tekadnya hancur tingkat bawah sekali. Jadi melangkah PRU akan datang, jangan mimpi kita menang. Kita hanya boleh jadi pembangkang. Begitu sekali. Tak ada dah semangat untuk menang, tak ada. Baru kalah 4 pilihan raya negeri. Baru kalah 4. Ya. Sejarah kita bukan sejarah kalah pilihan raya 4. Bukan. Sejarah kita bukan bermula 2018 menang. Bukan. Sejarah kita berjuang di jalan raya. Itu mendidik dan mengasuh kita. Berjuang dalam pilihan raya. Kemudian ada pengalaman sebagai kerajaan negeri. Ada pengalaman sebagai kerajaan persekutuan. Mesejnya adalah pada ketika kita paling rendah, jangan gundah gulana. Semangat jangan hancur berkecai. Saya tengok, kalau kita cermati sirah Nabi Muhammad SAW, ketika di Makkah, musuhnya golongan Quraisy ini boikot. Bergaul tak boleh, berkawan tak boleh, berniaga tak boleh, bertegur siapa tak boleh. Bertahun-tahun tinggal di gunung. Nabi dan penyokongnya. Bukan 3 bulan, 3 tahun. Kecuali bulan-bulan suci, di mana sekatan dan boikot tak boleh berjalan. Ruang bulan-bulan suci itu pun Nabi guna untuk reach out dengan pihak musuh. Nabi reach out, runding, bincang, jumpa, cakap. Ya, hasilnya apa tuan-tuan? Orang yang Nabi bercakap itulah kemudiannya
berkumpul di Kaabah dan mengajak golongan penentang Nabi menamatkan boikot terhadap Nabi dan para sahabat. Kisah ini tolong baca dalam sirah, dia tahulah. Saudara, Nabi hantar perunding Mus'ab bin Umair pergi Madinah. Belum hijrah berlaku, Nabi hantar jururunding. Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib pergi ke Habasyah. Sebelum kawan-kawan Nabi mencari perlindungan di sana. Ada diplomat, ada jururunding. Ini sirah Nabi. Kita pun sesekali dalam politik pun belajarlah sirah itu. Ya. Ini pun bila dengar runding je, habis. Runding. Runding ni kira nak letak Mahathir balik lah, jadi PM lah. Runding ni maknanya rundingan Muhyiddin lah. Runding ni makna Azmin Zuraidah masuk balik lah. Apa punya cara fikir ni? Jiwa besar lah. Yang kita nak bawa ini adalah perjuangan reform membela rakyat, merubah sistem negara, kemudian mengembalikan maruah rakyat dan kehidupan rakyat melalui perjuangan wadah parti keadilan dan reform. Orang itu pun tak boleh nak faham, payahlah.